Assalamualaikum semua, salam sejahtera, kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, baiklah, video kali ini Cikgu akan berkongsi pula bab daripada tingkatan 5. Okey, bab yang kedua iaitu tekanan. Okey, jadi subtopik yang Cikgu pilih pula adalah subtopik 2.2 iaitu tekanan atmosfera. Okey, atmospheric pressure. Okey, baiklah. Macam yang kamu lihat dekat whiteboard ni, pertama kamu kena faham dulu definisi kepada tekanan atmosfera, iaitu tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, kalau kamu fikir balik kan, macam mana udara ni, kita boleh cakap udara ni mempunyai berat ataupun udara ni ada jisim. Okey, kita flashback balik kepada eksperimen dalam subjek sains dulu, yang mana eksperimen dia macam ni. Okey, kita ada belon. Okey, kita akan gantungkan dua belon. Okey, kita akan gantungkan dua belon. Yang tengah-tengah ni kita boleh letak pembaris lah. Okey, pembaris. Okey, kemudian kita gantungkan dua belon yang kita dah tiup lah. Okey, belon tu sama besar. Kemudian salah satu belon tu kita bocorkan. Okey, kita bocorkan guna jarum lah. Contoh kan, kita guna jarum. Okey, jadi bila yang belah kiri ni, belon yang belah kiri ni bocor, menyebabkan belon yang belah kanan ni akan turun ke bawah. So dia akan jadi macam ni. Okey, okey, yang ni belon yang dah bocor lah. Okey, ini eksperimen yang mudah lah, ataupun aktiviti yang mudah untuk kita melihat bahawa udara mempunyai jisim. Okey, maksudnya belon yang belah kanan ni belum bocor kan. Jadi berat belon tu ataupun berat udara tu yang menyebabkan belon tu turun ke bawah. Okey, so asalnya belon tu seimbang kiri kanan, sama kan, jisim dia sama, berat dia sama. Tapi bila salah satu dah bocor, so yang berat tu akan turun ke bawah, yang bocor tu akan naik ke atas. Ini menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim. Okey, itu yang kita flashback balik. Okey, sekarang kita lihat macam mana tekanan atmosfera ni boleh bertindak. Okey, jadi macam definisi tadi, disebabkan oleh berat lapisan udara. Okey, kita tahu kan udara dah ada jisim. Jadi bila udara tu banyak, okey, jadi maksudnya tekanan yang bertindak terhadap sesuatu objek tu pun akan bertambah. Okey, cikgu ambil contoh situasi kita berada dekat tepi pantai. Daratan ni maksudnya kawasan yang tepi pantai. Gunung ni adalah kawasan tanah tinggi. Okey, yang ni kita panggil daratan ni altitude rendah. Yang ni atas gunung, altitude yang tinggi. Okey, sekarang garisan hijau ni pula menunjukkan lapisan udara. Okey, kita tahu lapisan udara ni dia akan sampai ke atmosfera. Okey, maksudnya bila kita berada dekat angkasa, lapisan udara tu dah tak ada lah. Okey, jadi lapisan tu akan berlapis-lapis sehingga ke angkasa kan, sehingga melepasi atmosfera. Okey, jadi kita tengok macam mana tekanan atmosfera bertindak pada kawasan tanah rendah dan juga kawasan tanah tinggi. Okey, kita ambil ni contoh kita lah. Kita berada dekat kawasan berhampiran pantai dan satu lagi kita berada dekat kawasan tanah tinggi atas gunung. Okey, jadi kita akan lihat bila kita berada dekat kawasan tepi pantai, okey, jadi lapisan udara atas kita ni ada banyak. Okey, atas kita ni lapisan udara ada banyak. Okey, bila kita berada dekat tempat tanah tinggi, altitude yang tinggi, lapisan udara atas kita ada juga, tapi tak sebanyak macam dekat tanah rendah. Okey, jadi kita tahu setiap lapisan ni ada berat kan. Okey, jadi berat ni, okey, berat udara ni akan bertindak ke bawah. Okey, so menyebabkan berat tu, beban tu akan dipindahkan ke bawah, seterusnya dipindahkan dan sampailah ke objek yang berada dekat bawah sekali tu. Jadi maksudnya bila kita berada dekat kawasan altitude yang rendah ataupun tanah yang rendah, tekanan atmosfera yang bertindak pada kita adalah tinggi. Jadi kita boleh tulis PATM sebagai paling tinggi ataupun paling maksimum. Okey, disebabkan atas kita banyak lapisan udara. Okey, kita lihat pula bila kita berada dekat atas gunung ataupun altitude yang tinggi. Okey, jadi udara tu, berat udara pun ada. Okey, yang bertindak pada kita. Tapi tak banyak sangat macam dekat kawasan altitude yang rendah ataupun kawasan berhampiran dengan pantai. Jadi menyebabkan tekanan atmosfera yang bertindak
bila kita berada dekat tanah yang tinggi, tekanan atmosfera dia adalah rendah. Jadi kita boleh tulis PATM adalah rendah. Okey. Jadi senang je kita hafal macam ni. Semakin bertambah altitude sesuatu tempat, semakin berkurang tekanan atmosfera. Okey, makin bertambah altitude satu tempat, semakin berkurang tekanan atmosfera. Sebab ramai yang ingat ataupun ramai yang faham bahawa makin tinggi sesuatu tempat tu, tekanan atmosfera makin tinggi. Itu yang biasa cikgu dengar dalam kelas kan. Tapi sebenarnya makin tinggi sesuatu altitude satu tempat tu, tekanan atmosfera makin rendah. Okey. Contohnya kalau kita melihat para pendaki gunung, contohnya gunung-gunung yang tinggilah, gunung Everest kan. Okey. Jadi pendaki gunung Everest ni sebelum sampai dekat puncak tu, biasanya mereka akan memakai tangki oksigen. Maksudnya diorang bernafas menggunakan tangki oksigen, ada bantuan pernafasan. Okey, kenapa diorang tak boleh bernafas macam biasa? Okay, sebabnya bila berada dekat kawasan tanah yang tinggi, iaitu kawasan Gunung Everest tu, kita cakap kawasan yang paling tinggilah dekat muka bumi ni kan. Jadi lapisan udara dekat Gunung Everest tu adalah sangat-sangat nipis. Okay, ataupun istilah dia thin air, THINAIR, thin air, udara yang nipis. Jadi menyebabkan udara dekat situ tak banyak, jadi oksigen pun adalah terhad dekat kawasan tanah tinggi. Jadi sebab itulah para pendaki gunung tu perlu bernafas menggunakan tangki oksigen. Okey, itu yang berkaitan tentang tekanan atmosfera. Okey, satu lagi, tekanan atmosfera juga mempengaruhi takat didih sesuatu cecair. Okey, kita ambil contoh. Kalau dekat kawasan daratan, okey, kita ambil air kan. Air kita faham biasanya takat didih dia 100 darjah Celsius. Okey. Bila kita masak air, okey, dekat kawasan tanah tinggi, okey, dekat kawasan gunung contohnya kan, ataupun bukit. Jadi sebelum sampai 100 darjah Celsius, air tu dah mendidih dah. Okey, bergantung pada tempat kita pergi tu lah. Kalau lagi tinggi tempat kita pergi tu, lagi suhu untuk takat didih air tu lagi rendah. Jadi maksudnya tekanan atmosfera ni pun akan mempengaruhi takat didih sesuatu cecair. Okey, sebab kita faham bila sesuatu cecair tu mendidih, maksudnya ikatan kepada cecair tu akan terputuskan sebab dia bertukar daripada cecair menjadi gas, yang mana kita belajar dekat bab haba tingkatan 4. Okey. Jadi itu saja untuk video tekanan atmosfera. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe kepada channel cikgu ni. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.